Fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini, polisi kebangsaan bagi sukan taekwondo diharap dirangka semula. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berharap polisi kebangsaan bagi sukan taekwondo dapat dirangka semula seperti sukan bola sepak mahupun silat. Menjelas lanjut, beliau berkata usaha itu adalah bagi membolehkan konsistensi acara sukan berkenaan untuk dipertandingkan dalam Sukan Malaysia SUKMA. Tambah Premier Sarawak yang juga merupakan patron Persatuan Taekwondo Negeri, menerusi SUKMA ia merupakan temasya sukan terbesar dan berprestij bagi mencungkil bakat baru dalam kalangan atlet untuk mewakili negara. Justru adalah tidak wajar sekiranya ada acara sukan yang tidak dipertandingkan dalam sukan dua tahunan itu kerana ia akan memberi kesan kepada pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis penutupan Premier of Sarawak Borneo Cup International Taekwondo WTF Championship 2022 bertempat di Stadium Perpaduan Kuching. Dalam kejohanan itu, Sarawak diumumkan sebagai juara keseluruhan dengan mengumpul 30 emas, 34 perak dan 41 gangsa dalam kejohanan 3 hari itu. Seramai 700 atlet dari 18 buah negara menyertai kejohanan itu setelah ia tertangguh selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Pada majlis sama, Presiden Taekwondo Malaysia WTF Azizul Anwar Pahin Sri Adnan Sate memohon perhatian Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizul Azumu dan Kementerian Belia dan Sukan untuk melihat kepada pembangunan sukan taekwondo di negara ini. Ujar Azizul, penglibatan dalam kejohanan di peringkat akar umbi seperti Sukan Malaysia SUKMA adalah sangat penting sebagai kayu pengukur kepada kemampuan atlet di samping meningkatkan mutu persembahan mereka. Sebagai Presiden, beliau sangat kecewa apabila sukan itu tidak dipertandingkan dalam SUKMA 2022 dan digugurkan daripada sukan teras negara meskipun atlet sukan berkenaan telah mempamerkan prestasi cemerlang. Alasan yang diberikan oleh Majlis Sukan Negeri MSN bahawa badan sukan itu tidak menerima penyertaan daripada badan sukan lain untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh WTF termasuk berlaku konflik dalaman persatuan sama sekali tidak benar. Sejak menjawat jawatan Presiden, Azizul mendapati tidak timbul masalah dalaman seperti yang dicanangkan sambil menyifatkan perkara itu hanyalah salah satu politik dalam arena sukan. Azizul berkata demikian kepada media selepas majlis penutupan Premier of Sarawak Borneo Cup International Taekwondo WTF Championship 2022 di Kuching. Ekonomi komuniti kraf tangan Malaysia diharap mampu tumbuh dengan lebih rancak dengan adanya pelbagai inisiatif yang dilaksanakan kerajaan termasuk bantuan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih industri kraf. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata insentif pemulih bernilai RM9 juta yang berbentuk bantuan kewangan itu memberi manfaat kepada 6,000 orang usahawan kraf di seluruh negara bermula pada April tahun ini. Menurut Datuk Seri Nancy, bagi Sarawak, seramai 1,097 usahawan kraf mendapat manfaat daripada insentif tersebut yang bertujuan membantu memulihkan perniagaan usahawan kraf bagi merancakkan semula industri kraf negara. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan bantuan insentif pemulih kraf peringkat Sarawak bernilai RM39,000 kepada 26 pengusaha kraf di Semunjan. Datuk Seri menambah selain itu pihaknya juga memperkenalkan program Cakna Craft yang bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan berkaitan teknik, bahan dan proses asas dalam penghasilan craft tempatan kepada golongan murid sekolah seluruh negara. Untuk tujuan tersebut, katanya seramai 200 murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan Chonghua dan Sekolah Kebangsaan Abang Man di Semunjan menerima kit mewarna batik canting daripada Institut Craft Negara sebagai projek perintis di Sarawak. Beliau berharap melalui program tersebut, murid-murid berkenaan akan mencintai produk craft Malaysia dan seterusnya menjadi pelapis dalam pembangunan industri craft di masa akan datang.
Usaha yang dijalankan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dalam menyediakan kemudahan pinjaman kepada usahawan wanita membolehkan golongan itu menceburi diri dalam kegiatan ekonomi bagi membantu keluarga. Timbalan Premier Dato' Ahmad Awang Tengali Hassan berkata Sarawak menghargai usaha AIM dalam membantu kerajaan mengurangkan jumlah isi rumah miskin bagi menikmati kehidupan yang lebih baik. Dato' Ahmad Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan menjelaskan kemudahan pinjaman bersaiz kecil diberikan kepada semua isi rumah untuk menjalani perniagaan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Beliau berkata demikian pada Malam Anugerah Usahawan AIM Cawangan Niah di Miri. Dalam pada itu, beliau dimaklumkan AIM Wilayah Sarawak telah mengeluarkan modal pembiayaan sebanyak RM136 juta dan daripada jumlah tersebut, lebih RM6.2 juta telah disalurkan kepada sahabat usahawan di Cawangan Niah setakat Jun lalu. Manakala pembayaran tabung kebajikan dan kesejahteraan sahabat kepada sahabat AIM secara kumulatif untuk wilayah Sarawak adalah lebih RM23 juta setakat Mei lalu. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan beberapa kategori anugerah kepada usahawan AIM. Pendidikan merupakan perkara yang amat penting dalam menentukan hala tuju sesebuah negara. Justru guru adalah individu utama dalam memainkan peranan di sebalik dunia pendidikan. Di samping mengajar, guru juga insan yang mempunyai masa yang panjang dengan anak-anak berbanding ibu bapa mereka. Oleh itu, guru berperanan mencorak kehidupan pelajar tersebut dengan memberi contoh atau suri teladan yang baik kepada mereka. Dalam hal demikian, adalah sudah pasti guru-guru harus be exemplary. You got to show a good example to your student so that the parents, the PIBG, the parents will have the confidence in you. Jangan harap pagar macam tadi. Inilah yang saya tidak mau lihat. Supaya that means you must toe the line in terms of discipline, in terms of motivation, in terms of your interest and everything you do. It's no longer a 9-to-5 job. It is just like another parent's student. You treat them as your own children. Berkata demikian, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom di Majlis Sambutan Hari Guru 2022 dan penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2021 Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebau di Bintulu. Oleh itu ujarnya, guru-guru jangan bersikap sambil lewat dalam usaha mendidik anak-anak, khususnya mereka yang datang dari kawasan luar bandar atau pedalaman. Jadi sekarang kita lihat, guru-guru jangan ambil sambil lewat. Guru-guru yang tidak mau mengajar, berhenti mengajar. Don't waste your time and don't tarnish your school and don't give hopeless hope to the parents. Beliau yang merupakan adun Kemena pada tahun ini telah menyumbangkan sebanyak RM247,000 kepada beberapa sekolah di kawasan Dun Kemena bagi tujuan membantu aktiviti sekolah. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.